background. Okay. Store background, kita punya kedai ni sudah beroperasi 2 tahun di sini. Di sini 2 tahun, dan sebelum tu setahun di kedai lain di Pokok Mangga lah. Dan sebelum tu, sebelum start all of this, kita bermula dari rumah. Bermula dari rumah kecil-kecilan, kita buat catering, fokus kepada cendol. Sebelum ni kita memang fokus kepada cendol. So cendol ialah main produk kita lah. Daripada makcik lawa ni memang main produk dia ialah cendol. Cendol catering, semua kita buat dari rumah. Penghantaran dari rumah, while PKP pun kita buat dari rumah, penghantaran semua. So actually benda ni bila kita acik kena operation tulang belakang, major operation, so almost 3 tahun tak boleh jalan, tak boleh apa. So itu sebab kita start all over again lah dengan kedai ni, warung ni. So tak boleh nak banyak bergerak, tak boleh nak apa. So kita bermula dengan warung yang kecil. Target customer that always come by at your store. Okay, targeted customer actually nama makcik lawa tu sendiri ialah satu nama yang unik. So bila kita target customer, normally orang lokal dia akan target kepada customer yang lokal. But macam makcik sendiri, kita sebenarnya tak target kepada lokal. Lokal tu ialah biasa. Kita nak cari sesuatu yang luar biasa. So luar biasa bermakna kita nak orang luar boleh datang datang kedai kita. Macam mana kita nak target orang luar datang? Macam Acik sendiri, sebab Acik ni seorang tenaga pengajar kelas memasak lah, bukanlah cikgu besar-besar kan. So cikgu online memasak, jadi kita ada beribu student. So student ni lah yang datang support. So targeted customer, kalau nak ikutkan targeted customer, memang kita nak yang lokal. Tapi kat sini dia punya customer boleh consider as orang luar yang kebanyakannya. 80% ialah customer luar. Lokal ni dia macam kurang sikit, because kadang-kadang harga, kadang-kadang dia orang ni, biasalah orang kampung, dia orang target benda yang murah, macam tu. So kita ni level macam kedai ni nampak warung biasa, tetapi kita cuba produce sesuatu yang luar biasa. Maksudnya dari segi taste dia, dari segi persembahan dia, kita nak bagi customer tengok, oh benda ni nampak setanding dengan harga dia. So targeted customer memang orang luar, lokal tu kurang. What is your extension? Special sangat tu tidaklah, tapi kita cuba bagi yang terbaik. Maksudnya macam mana kita makan, macam mana kita nak dia dilihat, itulah kita nak customer tu dapat. Tu kita nak dia special dari segitu lah. Ada orang ambil gambar untuk customer tu iklan, gambar cantik-cantik kan, tapi bila dapat customer, tapi ini yang memang Acik tegaskan dekat semua anak-anak dan juga pada staff yang buat part time, presentation mesti nak kena A++. Means bila customer tengok, dia akan ambil gambar, dan gambar tu dia akan bandingkan dengan gambar yang kita ambil untuk iklan. So itu dia kena inilah. Keduanya dari segi presentation, pertama presentation, kedua rasa tu mesti nak kena lah. Kita ada SOP, maksudnya setiap masakan tu dia ada yang tuliskan prosedur yang you kena follow. Maksudnya masuk kari, masak kari, dia ada standard berat dia, apa semua tu lah. So kita panggil SOP. So SOP tu lah yang you kena ikut daripada A sampai Z. Maksudnya dari segi penyediaan air sehinggalah ke dapur you masak nasi, semua ada SOP dia. So you kena ikut lah. So dia tak lari lah dari segi rasa. Lain lah kalau you tukar sesuatu bahan dalam tu, dia akan lari rasa. So special, adakah menjawab soalan? Special tu sebab kita memang nak dia rasa special. Kita tak nak customer datang semalam rasa lain, hari ni rasa lain. Sebab setiap bahan kalau kita ada tukar dalam tu, contoh kalau kita ada tukar, contoh kari, kalau kita ada tukar serbuk kari, biasa kita pakai babas contoh. Hari ni kita tukar kepada Pak Izzah, Acik sendiri akan rasa adakah rasa tu akan berbeza ataupun tidak. Macam tu sehingga ke tahap tu lah kita nak dia perfect.
banner tu penting sebab kalau you buka kedai gagal pun customer datang tak tahu apa, lalu je. So banner tu penting. Tu sebab Acik punya banner semua besar-besar. Boleh. Acik rasa area ni Acik orang yang pertama buat banner besar. Kemudian ramai yang ikut. Did you give discount to your regular customer? Diskaun ni subjektif. Jadi kalau macam Acik sendiri jarang bagi diskaun. To be honest, memang kita jarang bagi diskaun dan kita pun jarang buat promosi makanan, jarang. Tetapi kalau ada setengah-setengah kedai dia buat macam promosi Merdeka lah, apalah. Macam Acik rasa harga yang Acik kasih tu sangat reasonable dengan apa yang kita present. Maksudnya portion tu banyak dan rasanya tak perlu kot buat diskaun. Memang itu diskaun tu sebenarnya satu cara untuk kita attract customer. Tapi kalau customer yang biasa datang ataupun yang memang dah tahu dah, memang tak ada masalah lah. So diskaun tu memang jarang lah. Because Acik rasa portion dan harga tu memang dah okey sangat lah. Kalau kita bagi portion tu besar, banyak. You nak diskaun lagi tak boleh nak cover cost macam tu. Cost pun dah tinggi sekarang. Itulah memang jarang lah Cik bagi diskaun. Promotion harga buy one free one tu jarang sekali. So, other than ice kepal, what are the other food that you sell? Okay, ais kepal main produk ialah ABC dan cendol. Kemudian ais kepal. So kita major kita ialah kita nak orang kenal kita sebagai satu stesen semua minuman ais. That's why kita letak Akizawa Ice Station. Main dia. Memang kita nak orang kenal kita dengan segala minuman yang ais. Macam ais blender. Ini kita ada bingsu, tapi bingsu pun at the moment kita stop. Okay, so kita ada ABC, kita ada cendol, kita ada lychee kang, kan? Ais kepal, not only ais kepal Milo, kita ada bermacam-macam ais kepal. So yang klasik, yang biasa, ais ball, dan ais jelly. Dan actually kita nak fokus kepada situ. Tetapi bila customer datang minum, tak ada makanan, dan kita keluarkanlah dengan produk makanan. So rojak, kita ada mie rojak, kita ada mie kari, kita ada ayam penyet, kita ada sotong penyet, dan makanan yang ringan-ringan macam untuk kanak-kanak kalau datang dia ada roti kahwin tu lah roti bakar, cucur, kita ada wedges, kita ada french fries. So, ada pilihan nampak ais saja. Yes, so customer datang bukan boleh minum saja, so tidak ada pilihan untuk makan. Jadi kita memang fokus kepada minuman. Memang kita nak orang datang beli minuman tu yang main, bukan pada makanan. So tapi kita cuba bagi yang terbaik lah untuk makanan. Your business cost Sauce. Okay. Sumber bahan utama ni biasanya kita memang saya tak ada spesifik tempat yang kita ambil, tak ada. Cuma mana yang ada offer, contoh kita biasa beli ialah kat NG, Pasar Raya NG ataupun Pasar Raya Family Store. Tapi kalau untuk peniaga saya prefer di NG sebab NG barang murah. Kalau tak ada barang basah di NG tu baru kita pergi Family Store, tu dah is second choice lah. So macam barang-barang kering pula, contoh macam cup apa semua tu kita memang beli dekat memang ada kedai dia lah, kedai dia yang jual plastik-plastik ni lah, dia pemborong barang plastik. What is your everyday daily routine that you do to make sure your business, make sure your stall run properly? Okay, rutin dia everyday rutin yang kita buat ialah kita akan pastikan semua bahan mentah, bahan-bahan yang kita nak guna the next day mencukupi. Itulah benda yang you kena check sentiasa supaya besok tu tidak ada gangguan lah. Maksudnya ni tak cukup, ni tak cukup. So everyday kita akan check stock, apa yang ada, apa yang tak ada. So keduanya kita akan pastikan mostly
Jadi rutin itulah yang saya buat. Maksudnya kita akan cek stok, kita akan cek apa yang ada, apa yang tak ada, dan buka kedai, masak apa yang sepatutnya, contoh macam tu. Ya, dan untuk kita akan buka awal, walaupun kita buka pukul 2, kita akan datang awal untuk masak apa yang patut. Maksudnya macam kari, apa yang kita masak kan, kita akan masak awal. So rutin itulah, dari segi kebiasaannya itulah. The main thing you kena check stock lah. Every day you kena check stock. Bukan kata seminggu sekali you check stock. Kita bukan company besar. Kalau company besar kita boleh beli sekadar yang banyak. So dengan kos yang tinggi sekarang, kita tak boleh nak beli barang satu kali satu minggu. Macam dulu ya, kita beli barang satu minggu satu kali dan kita boleh run satu minggu. Sekarang tak boleh. Kos kehidupan yang terlalu tinggi, kos barang yang terlalu tinggi, kos bahan mentah. Jadi kita terpaksa buat 2 hari sekali. Daily tu ialah bahan yang here and there kalau ada shortage. Gitu. Okay. Last but not least, okay. If this company, if this store have competitor? Okay. Bila kita cerita pasal competitor, persaingan, mana-mana perniagaan besar atau kecil pun memang ada persaingan. Tetapi bagi diri saya sendiri, saya tak pernah menganggap orang lain sebagai persaingan. Sebab saya yakin yang saya ada keistimewaan, dan saya yakin apa yang saya produce sesuatu yang bakal jadi ikutan. Maksudnya kita sendiri, kita tak ada, bukan tak ada kompetitor, ada orang yang akan tiru kita seterusnya. Tapi fikiran saya, bila kita sebagai seorang usahawan, bukan peniaga copycat, bila kita berfikiran sebagai usahawan, kita akan sentiasa berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang berbeza dari orang lain. So kompetitor dari segi setempat, kalau tengok dekat warung depan pun ada warung, tapi kita nak membezakan apa perbezaan dia dan kita kena letak itu sesuatu yang berbeza. Dia pertamanya dari segi waktu, dia of course dia pagi, so saya petang, so tak ada masalah kat situ. So mungkin bila petang ada orang lain yang mungkin berniaga, so kita letakkan apa perbezaan yang dia jual ni, kita jangan jual tu. Maksudnya kita jual apa yang kita jual. Tetapi sekarang ni ataupun mungkin adalah sebelum-sebelum ni pun, bila kita berniaga ada je yang akan copycat. So kita ni bila ada pesaing, main ialah kita kena kekalkan keistimewaan kita tu, supaya pesaing kita tu dia takkan boleh tiru. Macam mana pun lah you photo state, dia datang, dia test, dia apa, tetapi keistimewaan kita tu dia tak boleh tiru. Itu bagi saya pesaing dalam diri saya ialah pesaingnya ialah diri saya sendiri. Maksudnya saya akan bersaing dengan diri saya untuk melonjak lebih lanjut. Itu saya tak suka nak saingkan, dia macam ni, sale dia macam ni, saya tak. So rezeki semua datang daripada Allah. So kita percaya yang Allah dah letakkan rezeki. Hari ni kalau datang rezeki mungkin datang RM200 saja. So kita kena usaha lebih untuk esok. Bukan sebab orang dah buat kedai kita ke apa ke, orang tak nampak ke, itu berlaku. Tetapi jangan negatif. Kita must be positif. Every time kita kena positif, dan idea tu kena sentiasa running tu. Kena ada sentiasa idea-idea baru. Supaya macam mana nak naikkan bisnes kita. Itu saya, kalau orang lain saya tak tahulah. What is your main cost that involved in your business? Costing biasalah. Kalau satu perniagaan, dia mesti ada kos overhead, kos bahan mentah, kos macam-macam kos. So kat sini kita punya kos, of course lah, rental sebab kedai ni menyewa. So kos sewa, kos api air, kos apa lagi, bahan-bahan mentah yang kita nak beli tu semua melibatkan costing kan. So bila melibatkan perniagaan mesti ada costing. So gaji pekerja, itulah costing yang kita nak kena pastikan mencukupi untuk run bisnes tu everyday.